siapa yang WM Siti Haslin. Sorry. Kita persilakan VM Siti Haslin untuk teruskan meeting kita hari ini. First time WM Siti Haslin nak cerita bisnes dengan detail. Sangat bagus slide dia. So you all boleh bagi perhatian untuk melihat step-step yang digambarkan oleh WM Siti Haslin. Kak Ina share ke link share ni? You punya slide. Mana Lin? Lin mana? Kejap Kak Ina ya, sabar ya. Okay. Take your time, explain betul-betul agar diorang faham bagaimana the business is work. Kepada yang nak tahu, dengarlah sampai habis. Saya cari dekat desktop kayaknya ya. Ya Kalau nak Kak Ina share. Kalau tak, you boleh share. Saya cuba cari. Okey, sekejap. Tapi kenapa? Kat mana simpan slide tu? Dah ada. Sekejap. Cumanya tak keluar Tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Sekejap. Wait. Share screen. Lepas share screen. Okey. Sudah ke belum? Belum keluar. Okey. Ada gaya macam nak keluar? Okey, mungkin. Belum keluar gambarnya, tapi dah keluar warna putih ni. Apa benda ni? Ya, orang lain dah nampak ke? Yes. Yes. Bawa nampak. Nampak. Akhirnya berjaya saya. Akhirnya. Okey, ada kejap Gambar ada Kak Ina? Yes, ada. Apa pula tiba-tiba keluar slide. Sekejap. Ni pakai phone ke pakai laptop ni? Laptop. Berjaya menggunakan laptop. Gambar pula ni Kejap. Saya kena buang dulu. Okey, ada Kak Ina? Ada. Okey, alhamdulillah. So, buat slideshow. Itu tekan kat bawah tu buat slideshow. Slideshow. Sini kok. Saya tak kena. Gambar ada. Slideshow. Ada pula aku nak cari. Saya nak cari slide tu kat mana? Boleh ke tak? Ada? Okey. Boleh. Okey. Clear tak? Clear tak Kak Ina? Nampak tak semua? Orang nampak tak? Kak Ina nampak dah ni. Tapi tak tahu laptop Kak Ina ke. Okey. Okey, boleh saya mula? Boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua adik-adik, leader-leader. Terima kasih kepada MC Abdullah menyahut cabaran Kak Ina sebagai MC malam ni yang memberikan testimoni sangat hebat. Tajuk hari ni We Care, Alung pun hebat, semua-semua menjadi seorang yang hebat dan semua akan menjadi ke puncak kejayaan. Amin. Doakan semua ya, insya-Allah. Okey. Sebenarnya tajuk saya ini minggu lepas, tapi disebabkan ada masalah yang tak dapat dielakkan, so saya menyahut juga cabaran Kak Ina sebab nak berjaya kan.
So tajuk saya ada dua. Satu adalah kenapa kita perlu menjalankan perniagaan Syuanghu. Yang kedua, apa dia matlamat asas 3,200 mata. Okey. Okey, semua orang tahu nak berjaya tapi kita tak tahu macam mana kita nak mulakan. Jadi sebenarnya kan kalau kita nak berjaya kita kena cabar diri. Cabar diri tu supaya diri kita tu menjadi seorang yang berani lah. Berani menyahut cabaran, sama ada upline ataupun sahabat-sahabat kita set-set lain macam tu. Tapi macam mana kita nak mula? Kadang-kadang orang tak tahu nak mulakan bisnes tu, kadang-kadang tanya modal berapa, modal berapa, mahal ke tidak. So kita kena tahu apa sebenarnya kita nak menjalankan perniagaan ni. So kalau yang sekarang kita perlu, saya macam ni. Okey, perlu betul-betul faham masuk kejayaan, definisi kejayaan yang sebenarnya. Okey, apa dia yang Syuanghu bagi? Sebenarnya Syuanghu bagi 3, wang, masa dan kesihatan. Sebab saya bermula dengan kesihatan. Kesihatan saya masa waktu tu memang sangat teruk, tapi selepas saya merawat dan menggunakan produk Syuanghu, saya mendapat masa dan wang tu untuk dapatkan lebih baik lah. Jadi kita kena cuba dan kena yakin dengan apa yang setiap kita guna. Okey. Yang ketiga, bagaimana mencipta kejayaan di Syuanghu ni untuk menjadikan seorang yang betul-betul berjaya. Dia kena tahu syarikat tu adalah syarikat daripada mana, lepas tu produk apa yang dikeluarkan, lepas tu berapa belanja, maksudnya belanja kos untuk modal kita nak keluarkan tu berapa. Biasa kalau nak buat bisnes mesti macam tu lah. Dia akan tanya syarikat kat mana, lepas tu produk ni halal ke tidak. Tapi kita kena selidik lah sebab kita nak mula berniaga kan. Macam satu tempat tu kita nak berniaga, kita mesti nak tahu tempat satu. Lepas tu kita nak tahu macam mana produk tu dihasilkan, sama ada selamat ataupun tidak. Mesti kita kena fikirkan tu. Ada orang dia nak buat bisnes tapi dia tak nak guna modal. Mana boleh? Kita mesti berbisnes mesti ada modal walaupun sikit. Macam kat Syuanghu ni, sebelum ni yang saya dapat tahu, ahli sebelum ni RM60. Masa tahun 1988, RM60. Kalau salah saya betul, Kaina terbetulkan Lepas tu bila saya masuk join tahun 2014, ahli dah menjadi 37. Jadi semakin kurang. Lepas tu baru-baru ni memang diturunkan sebanyak RM15. Itulah modal kita sebenarnya. Lepas tu kita kena tahu syarikat tu dekat mana, ataupun kita kena bagi tahu kita nak buat bisnes, kita kena tahulah tempat yang kita nak berbisnes tu dekat mana. So sekarang ni untuk syarikat Syuanghu ni dia berada dekat jalan ni, nombor 54 Jalan Tagore 2, Taman Perinasan Tagore, Bandar Seri Damansara. Saya minggu lepas Zoom meeting Along kalau tak silap, dia ada bagi tahu mula-mula syarikat Syuanghu ni dekat KL, tapi dia dah beli bangunan ni sendiri. Maksudnya bangunan dekat Bandar Seri Damansara tu adalah bangunan yang dia beli untuk dia menjalankan perniagaan Syuanghu ni. Okey, bila kita dah tahu tempat dia tu dekat mana, so kita kena tahulah syarikat tu kukuh ataupun tidak. Kalau syarikat Syuanghu ni adalah sebuah syarikat yang kukuh, dimiliki sepenuhnya oleh semua pengedar Syuanghu bertapak dekat Taiwan sejak Julai 1987. Kini syarikat ini sudah dimiliki cawangan di kebanyakan negara seperti Malaysia, Indonesia, Jepun, Singapura dan Myanmar. Kiranya macam syarikat ni dibuat apa? Okey, kita mesti tahu kilang Syuanghu ni memiliki sistem penyelidikan dan pembangunan R&D, bioteknologi yang termaju. Maksudnya
Diorang ni memang sangat selamat dan memang ada kajian dia. Kehebatan dan kebaikan Lindsay dapat membuktikan dengan sains dan saintis kami untuk mempercayai malah dijamin akan keselamatan dan keberkesanan. Maksudnya diorang ni dah mencuba dari tahun 1987. Okey, lepas tu kenapa kita nak buat lagi? Syahmu sebab kita dah tahu tapak, kita dah tahu barang kita dah guna. Lepas tu adakah barang yang kita pakai tu ada kualiti ke tidak? Maksudnya keberkesanan dia tu setakat mana? So syarikat ni memiliki barisan produk berkualiti yang tiada tolak bandingan, terbukti telah membantu lebih dari 1 juta orang memperbaiki kesihatan mereka. Malah harga produknya mampu dimilik oleh semua produk ini diaudit, diveritasi dan lulus ujian oleh badan-badan pengiktiraf yang ketat seperti Jepun, Health Food Association, JHFA, JMP, lepas tu Renew Veritas VS, Taiwan Halal dan Kementerian Kesihatan Malaysia kita. Okey. Lepas tu, okey, bila kita dah tahu tapak, kita dah pakai produk, kita nak tahu sejauh mana dia bergerak dalam Malaysia ni. Sebab kebanyakannya kalau kita nak join business, yang saya tahu tak selama macam Syahmu baik. Maksudnya dalam Malaysia dia start 1988 sampai 2021 ni masih lagi ada, dan daripada 1988 ni dah 34 tahun. Maksudnya masa ni saya umur 8 tahun. Maksudnya dah wujud. Saya dah 8 tahun masa ni dah wujud syarikat ni baru saya tahu. Tapi masa dia mula-mula syarikat ni bermula dengan Jiah Lindsay lah. Kalau mana yang macam yang dah lama-lama masuk macam Kak Habibah tu, maksudnya dia Kak Habibah, Kak Ina, semua tu diorang daripada mula sampai sekarang masih lagi tetap dengan Syahmu punya produk. Sebab dia tahu memang sangat berkesan dan memang boleh membantu sistem peredaran dalam badan dia. Maksudnya kita pun kena berkongsi dengan rakan-rakan kita. Tapi kalau kita nak buat bisnes, kita mesti tahu produk yang dikeluarkan tu kita kena faham semua. Daripada produk sekecil-kecil, daripada mula Lindsay, Jaha ikut tahun dia, lepas tu dengan kopi, produk semula, ingredient dalaman dia, teh, semua produk tu kita kena faham, kita kena kaji, kita kena selidik sama ada betul ke tidak, dan saintis yang kita kena baca buku sijil pengiktirafan ni sama ada betul ke tidak. Sebab kadang-kadang kebanyakan yang kat luar tu banyak yang menipu sebab dia nak menjual lebih tinggi, dan diorang semua yang dekat luar tu kebanyakannya mesti ada offer-offer. Maksudnya offer tentang produk. Contoh dia jual okey sale bulan ni RM100, harga RM150, ada potongan RM50. So beli 3 botol dapat 100. Macam itulah. Tapi sepanjang saya tahu produk Syahmu ni tak pernah ada sale. Saya pernah tanya dekat Kak Ina, kenapa produk Syahmu ni tak pernah pun ada sale macam produk kat luar? Kak Ina jawab, dia kata tak sempat nak sale. Sebab benda tu memang tak sempat hasil. Maksudnya benda tu memang harga tetap. Maksudnya kalau kita nak harga murah, kita kena jadi ahli. Ahli hanya RM15, lepas tu dengan produk yang kita ada, lepas tu kita makan untuk keselamatan diri kita sendiri. Maksudnya daripada luar dan dalam. Macam Alung tadi dia share daripada weekend, daripada kulit, lepas tu kita dah pakai produk tu. Semua benda macam saya tak pernah tahu pun dalam produk Syahmu ni memang tak ada deodorant. Memang saya tercari-cari juga produk yang kat luar supaya macam kadang-kadang kita nak macam mencuba. Tapi bila Alung cakap tadi dia kata hair serum tu boleh pakai, so saya nak cubalah. Mungkin itu sebab kadang-kadang orang yang bagi testimoni, orang yang bagi
macam sahut cabaran ni, diorang ada testimoni sendiri dan diorang boleh share dengan kita. So lepas daripada kita tahu produk, kita kena tahu ni sijil-sijil dia ni, kajian daripada Dr. Chen ni kita kena baca. Sebab buku hijau ni dia ada 2 siri, yang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggeris. So dekat situ memang banyak sangat kalau kajian yang mengatakan Lindsay ni memang sangat berkesan dan boleh membantu orang yang bermasalah-masalah yang sembelit, masalah vertigo, masalah bermacam-macam penyakit yang kat luar. Macam perkongsian puan tadi, dia kata suami dia banyak penyakit, dia cari kat luar bermacam-macam ubat tapi tak dapat jumpa, tapi bila rezeki dia dapat jumpa dengan Chuang Hu, so dia gunakan barang-barang Chuang Hu ni untuk menyelamatkan. Sebab kita rasa benda selamat kita makan memang tak ada hard dosis, so why not kita cuba kita guna untuk diri kita dan family, lepas tu kita share dengan orang. Lepas tu kita kena tahu, okey, dalam syarikat Chuang Hu dalam tahun yang panjang 34 tahun ni, apa lagi? Takkan kita tahu hanya produk sahaja, kita kena tahu kajian dia. Kita dah tahu kajian dia, macam mana pula kita nak cerita dengan kawan-kawan kita, takkan kita nak siap seorang, kita mesti nak berkongsi dengan rakan-rakan kita yang memang ada masalah yang sangat kronik. Contoh macam suami kita ke, adik-beradik kita ke, kita kena cakap dengan kawan-kawan kita, dengan saudara kita bahawa benda ni selamat, dan kita baca, kita ada kajian, kita ada carta untuk membuktikan bahawa okey, bila kita makan Lindsay, apa healing krisis yang dia akan dapat. Maksudnya kita kena baca semua ni kalau sebab kita nak buat bisnes kan. Kita nak buat bisnes, kita kena baca dan kena faham. Kalau kita tak faham, maksudnya kita tak tahulah asyik produk tapi kita tak tahu bila healing krisis je kenapa keluar macam ni, maksudnya dia tak faham. Dia cuma guna produk. Tapi kita tak salahkan dia sebab mungkin macam kita sendiri pun kita kena bagi maklumat dekat rakan-rakan kita supaya dia faham dia. Okey. Lepas tu ni flip chart, definisi kejayaan yang sebenarnya seorang tu mesti ada wang, masa dan kesihatan. Kenapa saya cakap macam tu? Ada orang, okey, ni maksud kejayaan wang, masa dan kesihatan tu kenapa saya dan Kak Ina boleh cakap macam ni, sebab ni Kak Aplan Kak Ina ni nampak gambar Kak Ina kat sini ni, saya paste kat dia punya ni, dia punya slide. Okey, sekejap. Okey, hilang pula slide tu. Apa soalnya ni? Okey, ni. Okey, apakah pekerjaan yang cara yang kita boleh dapat ketiga-tiga ini serentak? Sebab setahu saya kalau jurutera dia memang sibuk bekerja. Doktor pun sibuk bekerja dekat luar sampai tak ada masa untuk bersama dengan suami. Contoh kalau doktor tu doktor perempuan, dia memang tak sempat nak masak kat rumah, ada bibi, hari weekend pun terpaksa on call. So dia tak ada masa untuk bersama family dia. Maksudnya masa dia memang tak ada tapi duit ada. Tapi doktor pun ada juga sakit. Lepas tu kalau seorang pensyarah pun sama juga, masa tak ada. Tapi pensyarah ni dia macam cikgu, macam saya sendiri, masa daripada pagi sampai pukul petang, maksudnya kerja daripada pukul 7 lah tu, 7 ke 8 macam tu masuk kerja, lepas tu balik, lepas tu memang tak ada masa, malam nak kena write kertas lagi, lepas tu nak pergi nak handle keluarga lagi, memang sangat peak, sangat masa tu memang sangat, orang kata apa ya, sangat suntuk, macam tak cukup masa lah. Lepas tu bila kita tak cukup masa, lepas tu kita stres lagi. Bila stres, kita mulalah nak marah-marah lah, lepas tu dengan buat kerja tak betul lah, itu inilah, semua nak marah. Maksudnya kat situ kesihatan pun memang sangat tak ada lah kesihatan. Okey, untuk usahawan, contoh macam saya lah sebelum ni, bekerja sebagai, ada bisnes naskah. Bila dah ada bisnes naskah, kita memang sepenuhnya jiwa kita, tenaga kita semua duduk dekat naskah. Apa perkembangan naskah, apa perkembangan anak-anak semua kita akan buat. Tapi hakikatnya pun kesihatan tak ada juga. Wang memang ada,
Tapi masa tu memang susah nak dapat. Bila balik je rasa macam penat, letih, semua benda lah ada. Tapi bila macam kita fikirkan apa kita buat, tak ada dapat pun tiga-tiga ni. Cuma bila start pandemik tahun 2019, benda tu macam datang feel dekat saya. Tiba-tiba macam kita fikirkan, oh masa ada tapi wang kita nak cari kat mana? So kita kena fikirkan. Okey. Tapi bila kita dah tahu ada macam tu, kita kena buat bertindak. Maksudnya kita bertindak tu kita nak buat macam mana? Kita kena bertindak memberikan sesuatu untuk kehidupan kita. Yang setahu saya dekat Syahmu ni memang dia bagi. Kesihatan dia bagi, masa kita boleh cari, kewangan pun kita boleh datang dengan serentak. Sebab saya bermula tahun 2019 memang betul-betul buat bisnes ni secara macam bukan part time lah, kira macam full time, tapi masih lagi mencabar diri untuk movekan kita punya network. So memang ada semua tu. Kalau kewangan kita nak cari, dia dah bagi dah projek kopi CEO satu-satu ni. Dah bagi dah plan pun dia dah bagi, marketing plan pun dah bagi. Lepas tu cuma kita bagi masa untuk macam datang macam kita buat Zoom meeting. Kita buat macam tu lah untuk kita nak approvekan kita punya knowledge. Okay, next. Okay. Lepas tu bila kita nak semua orang sama nak dapat kesihatan masa apa semua ni, semua orang nak. Sebab ada orang ada duit tapi tak ada kesihatan. Ada orang ada kesihatan, kononnya ada kesihatan lah, tapi duit tak ada. Ada masa, banyak sangat masa, biasa orang fikir-fikir ni masa banyak melepak sana melepak sini, tapi duit tak ada, kesihatan pun tak ada. Lagi teruk. So projek yang Syahmu bagi ni untuk plan satu-satu ni adalah plan satu kotak, satu orang. Lepas tu ni satu orang, satu kotak kita minum. Lepas tu 1 tahun boleh dapat 12,000. Percaya dan tak percaya je kita buat. Plan dia dah bagi. Cuma kita ikut, kita buat, kita kongsi dengan kawan. Lepas tu kita sharing dengan adik-beradik, saudara mara, boleh dapat income 12,000. Ni 12,280. Yang ni nanti kita nak bincangkan macam mana kita nak kukuhkan network kita. Okey. Untuk kukuh network kita, maksudnya kita akan ada, kita dah sharing kat kawan kan? Kita sharing dengan kawan, kita dah ada orang tu kita dah bagi, kita dah tahu produk tu macam mana, kita dah tahu dah. Lepas tu kita share dengan kawan dia. Bila macam contoh bagi satu paket kopi 3 pening pada, kita dah tahu dah macam mana kita nak jawab dekat customer kita tu. Kita kata okey, pening pada tu sebenarnya adalah masalah angin dalam perut. Kita kena explain dengan daunan kita tu. Kita kena bagi tahu kat dia. Jangan kita senyap je, jangan kita tak berani. Tak berani tu sebab kita rasa macam kita tak yakin. Maksudnya kita kena yakin. Kena yakin bahawa produk ni bukan yang selebihnya Allah lah, Allah yang menentukan segalanya. Tapi kita kena cuba dan berikhtiar, itu memang wajib. Apa-apa pun kita kena berusaha. Kita dah ada produk, kita dah guna, kita dah kongsi dengan kawan. Nak tak nak bukan kerja kita. Nak tak nak bukan kerja kita. Okey, dalam untuk kukuhkan network kita ni, dia ada 9 jenis bonus. Kita kena tahu kira. Kita dah buat bisnes kan, kita dah ada produk. Lepas tu kita dah sale banyak ni. Kita dah bagi tahu kawan kita semua-semua, tiba-tiba dapat bonus, kita tak tahu nak kira. Tak tahu nak kira macam mana boleh aku dapat duit ni, daripada mana, daripada syarikat mana nak bagi. Padahal mungkin satu kawan kita tu, downline kita tu makan banyak, contoh sampai 500 PV apa semua, tiba-tiba kita dapat duit tu macam pelik. Mana pula nak dapat duit ni? So kita kena pandai kira. Yang pertama, penajaan adalah mengikut matahari. Maksudnya nampak tak yang 3,200 mata tu adalah mengikut matahari. Kita bukannya sistem macam piramid. Kalau macam piramid yang macam sebelum-sebelum ni MLM apa semua tu, saya pun tak mengikuti sangatlah. Masuk ahli tapi tak mengikuti pasal marketing. Tapi bila duduk kat Syahmu ni, bila sistem dia macam matahari, tak ada limit, so macam banyak kita cuba.
cuba tu supaya cuba betul-betul berhasil. Macam tu. Kena cuba betul-betul yakin. Okey, yang kedua, setiap pembelian produk ada PV. Tak ada yang tak ada PV. Lepas tu yang ketiga, kiraan PV sendiri, lepas tu tambah dengan kumpulan, berkumpulan untuk 1 bulan 1 hingga 30. Dulu masa mula-mula saya join Shangbo, saya tak pernah kira pun dan saya pun tak tahu macam mana nak kira benda ni. Sebab biasa kalau beli, saya bukan beli langsam. Saya kira macam bulan 1 sampai 5 bulan saya beli order lain. Sampai saya tanya Kak Ina, boleh ke beli sampai banyak? Boleh, dia kata. Masa tu macam kita tak tahu tapi kita nak ambil tahu. Macam tu. Busybody lah nak tahu macam mana kita nak beli barang macam mana kita nak tahu apa-apa benda, kita kena rujuk dekat upline lah. Jangan kita sombong pula. Kita tak tahu, diam-diam, sakit pun diam-diam, tak boleh berak pun diam-diam, sembelit pun diam-diam. Jangan macam tu. Kita kena berkongsi dan bertanya dekat dia, kenapa jadi macam ni ya? Aku mau minum kopi kau ni jadi macam ni lah, apa jadi? Kena bertanya. Jangan duduk diam. Kadang-kadang kita yang risau. Kita yang bagi tu jadi risau. Yang keempat, setiap awal bulan PV akan bermula dengan kosong. Macam sekarang ni, nampak PV dah bergerak macam semalam tengok Kak Ina punya PV pun dah up, naik. Jadi kita nak macam tu lah. Semoga kita berjaya juga kan. Okey. Yang kelima, tidak perlu maintain bulanan. Kadang-kadang kan nombor 5 ni pelik juga tau. Kata tak maintain tapi PV macam naik je. Macam mana tu? Maksudnya kita tak maintain tapi bila kopi kita makan tu habis, maksudnya kita kena beli. Jadi macam maintain ke tak maintain tu maksudnya benda bukanlah kita sampai simpan stok. Kadang-kadang ujung bulan pun kopi dah habis. Nak kata maintain tu rasa kadang-kadang macam terlebih lah beli. Tak adalah sampai kadang satu bulan tu boleh lah sampai 12 kotak kopi. So plan yang kopi-kopi tu Syamul dah bagi dah. Cuma kita sharing, tak semestinya orang akan minum 1 kotak kopi. Mesti lebih lah. Lebih yang tak minum yang tak makan kopi mungkin dia tak habis, tapi tak mungkin tak habis kalau orang yang suka minum kopi. Okey, matlamat jangka panjang. Maksudnya jangka masa panjang ni maksudnya daripada kita masuk sampai bertahun, macam Alung dah lama berbelah tahun, rasanya network pun dah besar, kita kena macam kita nak bina kawan-kawan kita yang kat bawah, nak bimbing kawan-kawan kita yang kat bawah tu memakan masa juga. Sebab tu masa dia panjang. Kalau produk tak bagus, memang kita takkan stay lama. Kalau produk tak bagus. Tapi sebab produk bagus, kita kena ambil tahu dan kita kena guna, kita kongsi je dengan kawan. Rasa macam berkongsi, nak tak nak bukan kerja kita. Nak tak nak bukan kerja kita. Ikut dia lah. Kadang-kadang macam dia dah sakit, kita dah bagi tahu tapi tak faham. Maksudnya macam mana? Nak kena bagi faham juga. Okey, yang pertama mencapai sasaran pendapatan, ikutlah pendapatan berapa yang nak. Contoh kalau misal kata nak mata 3,200, kita dah gaji RM512. Itu je gaji yang kita nak, contoh. Terpulang. Tapi kalau boleh kita naklah yang bonus pimpinan ni. Vice manager, senior vice manager yang ni. Kalau yang 9 bonus tu daripada 400 sampai 13,000 itu adalah hanya untung runcit. Untung runcit macam personal bonus kita lah. Kalau yang yang nombor 2 ni, bonus prestasi 4%, 28%. Tak rugi masuk ahli Syambo sebab dia tak ada istilah macam upline banyak dapat duit, bukan. Kalau tak faham memang orang akan cakap macam tu. Tapi bila kita faham, kita pandai kira, dia sebelum habis bulan pun, sebelum awal bulan pun kita dah tahu, dah kira dah gaji kita dapat berapa. Maksudnya kita dah tahu dah, okey, kita kalau beli 400 PV, maksudnya 4% kita akan dapat duit dah. Tapi dalam rangkaian kita sendiri, maksudnya kiraan tu kiraan PV dan kumpulan dalam kumpulan kita. Dia akan kira 1 sampai 30. Sebab tu kalau dalam website Syambo tu dia kata okey, PV akan kira closing 12 sampai pukul 12. So gila-gila lah kita pun nak pergi cek siapa tak cukup PV, lepas tu nak cukup ke tak nak 400 PV sebab rugi. Bawah 400 PV kira macam upline yang dapat. Tapi kalau lebih daripada 400 PV tu dia pun.
Maksudnya downline kita tu ni. Okey, pencapaian level. Sekejap, yang ni pencapaian level. Level tu yang ni. Maksudnya yang bonus kepimpinan tu, level mana kita nak pergi, contoh nak 1,13,000, kita akan jadi vice manager, lepas tu 6.7% yang kita akan dapat. Ini bila kita dah pandai kira 3,200 mata, baru kita boleh tahu macam mana bonus kepimpinan yang Syahwa akan bagi. Maksudnya dia tak tipu dan kita sendiri boleh kira. Dia nak tipu pun tak boleh. Kita kena tahu kira, jangan tak tahu kira. Okey, lepas tu kepuasan ahli. Kita mestilah cakap dengan ahli kita. Ahli nak bagi ahli kita faham ni, kita kena faham dulu. Kalau tak nanti dia tanya kita, ini macam mana macam tu. Jadi kita kena ambil tahu. Kalau kita tak tahu, kita rujuk pada upline. Okey, next. Sekejap. Ini dah. Next. Okey, bila dia kata hard limit network marketing kita ni, dia akan jadi macam bintang macam matahari ni. Maksudnya dia tak ada limit berapa kita nak taja, ikut suka kita. Berapa kita nak sponsor, suka hati kita lah. Maksudnya cuma tak nak kita nak pancing orang tu nak dapat macam Kak Habibah kata, nak pancing satu produk, bukan senang. Tapi kita cabar bagi tahu kat dia memang betul-betul kena fahamlah apa keperluan seseorang tu. Macam contoh dia tu ada masalah tak boleh tidur. Cubalah kita bagi kopi dulu. Kadang-kadang orang yang minum kopi dia tak boleh tidur, tapi kita bagi kopi tu, aku boleh tidur lah. Macam tu. So kalau yang daripada tadi kita dah cerita dah 1987, ni perniagaan Syahwa ialah sebuah perniagaan global. Contoh kita sekarang dekat Malaysia kan, kita boleh taja orang dekat Indonesia. Ni orang Indonesia kita boleh taja. Sebab rangkaian tu walaupun kita taja orang Indonesia, tapi Indonesia tu kira macam downline kita tu duduk kat Indonesia, tapi dia boleh beli PV tu kita akan dapat macam tu. Tapi contoh kalau kita nak pergi Brunei, kita pergi taja kawan dia kita kat Brunei, sebab pergi kat sana kita boleh taja kat dia. Kita boleh pergi kat global ni semua yang ada Hong Kong, Taiwan, Myanmar, Thailand, Malaysia ni of course lah, Singapura, tu semua adalah tempat-tempat yang kita taja. Maksudnya dia tak kisah nak taja berapa banyak pun, ikut suka. Beranilah. Okey, ini adalah matlamat asas 3,200 mata. Sebab tadi bila kita tahu asas 3,200 mata ni macam mana kita nak capai, kita kena cari ahli direct line sendiri. Maksudnya daripada matahari tu tadi, kita kena cari 15 ke 20 line yang timbul dalam PV inquiry. PV inquiry tu dalam website kita tu, bila kita order barang, dia ada tulis kat situ PV inquiry. Lepas tu kita kena cari satu line untuk kita latih dan membentuk network 3,200 mata. Macam yang tadi kan, 3,200 mata tu kita jadi supaya kita dah jadi 3,200 mata, tapi kita nak line yang bawah direct kita tu untuk dapatkan juga 3,200 mata ni daripada grup network dia. Macam tu. Lepas tu bila kita dah dapat 15 ke 20, satu line 3,200 mata kita. Lepas tu line kita pun seorang lagi kita akan dapat 3,200 mata. Lepas tu kita cari dan lead grup kita 1 ke 3 leader untuk ahli yang boleh grow jadi macam kita juga. Maksudnya kita tak nak downline kita tu macam tak tahu, nak kira. Kita kena bagi tahu dia nak bisnes ke tak nak bisnes, tapi kita bagi tahu yang tepat. Lepas tu biasa kalau nak berbisnes memang banyak cabaran yang kita akan lalui. Yang pertama kena yakin. Yakin tu macam kita nak bagi satu produk, kita kena yakin. Tapi sebelum kita nak yakinkan orang, kita kena yakinkan diri kita sendiri. Sebab kita kena yakinkan diri kita, kenapa? Sebab itu salah satu point kita untuk bagi tahu knowledge dekat downline kita. Kalau kita sendiri tak yakin dengan produk, kalau kita tak yakin dengan syarikat, kalau kita tak yakin dengan marketing plan dia, buat apa kita nak buat? Tapi kita kena yakin bahawa benda peluang yang Syahwa bagi ni semua orang yang dulu yang contoh dia pernah dibuang kerja, yang contoh dia income tak ada. Contoh macam sekarang banyak yang dibuang kerja dengan modal RM15 pun tak nak cuba.
Bukannya 1,500. Kalau 1,500 modal, rasanya nak masuk ahli suanggur ni rasa terkebel-kebel juga nak join. Betul ke syarikat ni nak join? Betul ke produk yang dia bagi tu? Betul ke? Semua betul ke? Macam tu. Tapi hanya RM15 pun orang masih fikir lagi. Nak masuk ahli ke? Tak nak. Nak masuk ahli ke? Tak nak. Dia fikir lagi. Kadang-kadang orang beli produk tapi tak nak jadi ahli. Rugi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita tak jadi ahli, kita nak berkongsi dengan kawan. Bila kawan tu dah kena grab dengan orang lain, jadi ahli untuk orang lain, rugi tak rugi? Kita akan jadi rugi. Lepas tu, yang kedua kena semangat. Semangat tu macam mana tau? Bila kita dah tahu kira, semangat memang luar biasa. Luar biasa tu macam kopi jugalah. Kalau kopi tak ada, memang susah kita nak bekerja. Macam tu. Semangat dia lain macam. Bila macam hari-hari kita nak update, hari-hari kita nak berkongsi dengan kawan-kawan, hari-hari nak tak nak suka hati dia lah. Tapi kita kena ada ilmu macam mana nak bagi dia suka dengan kita. Kena ada tips-tips lah. Okey, yang ketiga jujur. Jujur tu macam mana tahu? Jujur tu kita kena jujur dengan diri kita. Yang first kali ni semua diri kita. Diri kita yakin, semangat, jujur. Jujur tu dengan produk yang kita guna tu, jujurlah kita makan dengan produk kita. Kita janganlah beli kat tempat lain. Maksudnya kita jujurlah, kita ada ahli. Kita ada ahli tapi kita beli kat kopi kat orang lain. Tu namanya tak jujur. Kita dah ahli syangua tapi kita beli kat kopi orang lain. Kopi syangua tapi dia tak nak guna PV dia. Rugilah. Lepas tu, nak macam mana kita nak jujur dengan diri kita? Itu kan salah satu juga. Lepas tu kita kena berani. Berani tu macam mana? Berani menyahut cabaran. Contoh macam kita nak berkongsi tu kena berani. Janganlah bila macam kawan kita tanya tu kan, aku kopi, aku tak boleh berak ni, kenapa macam ni. Lepas tu kita pun macam kita nak cakap dengan dia pun kita tak tahu. Lepas tu kita macam tak boleh nak explain. Itu maksudnya macam baru-baru ni saya balik kampung hari tu kan. Sebab menyahut cabaran nak berani ni, saya punya downline dekat kampung, minggu lepas saya balik. Lepas tu memang sebenarnya saya tak tahu yang dia tu ada masalah tak boleh bangun. Tapi sebelum dia tak boleh bangun tu, dia ada WhatsApp dengan saya, dia nak makan YK1. Okey, tapi sebelum tu memang dia ada makan lah. Dia ni penyakit kencing manis. Lepas tu dia tak makan ubat. Dan dia minum kopi hanya ada duit beli macam tu lah. Dia macam bajet nak. Sebab lagi satu dia membeli cucu ada 3 orang macam tu duduk dalam satu rumah. Lepas tu bila satu-satu masa dia nak guna produk, saya pun tak tahu yang dia tak sebab lama dah PKP tak balik kampung kan, jadi kita pun tak tahu. Dapat tahu pun daripada grup mak saya, dia kata macam kakak ni tak boleh nak bangun. Tapi setelah saya dapat tahu pun, saya tahu masa saya balik tu lah, dia bagi tahu kata lepas dos yang kedua dia tak boleh bangun. Maksudnya lepas dos kedua saya tak tahu sama ada masalah dia sebelum tu dia ada reaction ke apa tu saya tak pasti. Tapi dia makan YK1 tu dah habis 1 botol. Bila saya di WhatsApp dengan saya dia nak cuba set perut, saya pun post dekat kampung bagi kat kakak tu makan. Hanya makan dapat satu paket je. Satu paket shake tu dia makan. Dan lepas tu suami dia call WhatsApp saya. Dia kata ada masa boleh jumpa tak? Dia cakap macam tu. Sedangkan memang isteri dia tu memang makan. Tapi suami dia ni macam tak ambil tahu lah. Tak ambil tahu dia makan apa semua. Kalau suruh beli ubat saraf, dia pun pergi beli ubat saraf. Maksudnya tak yakin dengan benda, tak yakin dengan apa yang kita syorkan kat dia. Bila dia tak boleh berjalan, dia makan shake tu. Tiba-tiba hari Sabtu saya datang nak jumpa, nak cakap lah dengan dia nak jumpa, dia tak ada, dia dah masuk hospital. Tapi dah arwah lah. Bila masuk hospital, dengan saya berani ni, saya nak jumpa. Kenapa? Sebab suami dia nak jumpa sebab dia mungkin disebabkan ubat tu. Macam tu lah. Disebabkan ubat tu dia kata macam adalah macam, bukanlah bertekak. Cuma saya nak menerangkan balik dekat dia sebenarnya benda ni bukan disebabkan ubat ataupun suplemen ataupun apa yang dia makan. Mungkin sebab dia punya, kita pun tak tahulah sama ada vaksin ke apa benda lah, saya pun tak ada. Tapi saya explain kat dia sebab dia dah ada diabetes, lepas tu ubat pun tak makan. Bila
bila kita explain kat dia, mula-mula dia tak ada pulangkan barang tau, barang yang dia makan. Sebab saya rasa kalau misalnya kata daripada dia tak makan, daripada membuang, saya kata tak apalah, bagilah balik barang tu. Sebab kita kena explain dan kita kena berani bagi tahu dekat dia bahawa kita benar. Kita benar tu kita bagi knowledge dekat kawan kita tu. Macam pakcik tu lah, saya bagi tahu, explain kat dia, jadi macam ni makan, macam ni, explain betul-betul kat dia, akhirnya dia faham. Tapi yang menjadikan keras dia tak nak bagi barang tu, anak dia yang duduk dekat Johor. Jadi sekarang ni saya tengah follow up anak dia dekat Johor. Tapi sekarang ni mak dia dah tak makan lah, mak dia memang dah tak ada, dah arwah pun. So saya nak explain lagi dengan anak dia yang duduk kat Johor tu. So saya WhatsApp berkali-kali apa semua, tapi tak take note. Tapi nak mengatakan kita ni benar, kita jangan takut dengan apa-apa cabaran yang kita hadapi. Cuma kita rujuk pada apa, macam mana Kak Ina gini-gini, siapa upline kita tu kita rujuklah. Lepas tu yang kelima, kena sabar. Sabar ni adalah penyakit yang orang kata macam susah lah kita nak hadapi, tapi kena banyaklah zikir-zikir supaya kita sabar. Okay, next. Okay, ini tahun 2019. Macam mana Kak Ina explain kat saya, mula saya faham dengan 3,200 mata tu pada bulan 10. Ini masa ni saya dah macam niat memang nak buat. Memang niat lah, sekarang ni pun memang saya tengah onkan saya punya network macam tu. Bulan 10 saya capai 5,340, memang dapat 20%. Tapi line saya tak cukup. Sebab tadi masa first tadi kita cakap 15 ke 20. Line direct kita tu tak cukup 15. Jadi kita cuba lagi lah untuk bulan depan. Tapi bila kita dah dapat kira, kita dapat tahu, oh dapat macam ni, So kita cuba kira sendiri. Lepas tu ni masih tak kukuh sebab kita nak 15 ke 20 tadi. Line kita tu kena 15 ke 20. Buat sampai jadi. Bulan 11 capai 6,000, naik sikit 6,219, 20% dengan 8 line. Nampak tak? Bila PV kita naik 6,000, kita tetap juga dapat 20%. Tapi line pun tak cukup, menurun. Maksudnya line kita yang 10 mungkin 2 orang tu tak beli. 2 orang tu tak beli, jadi kita macam okey tak cukup, tapi PV naik. Tapi ini pun sama, network tak cukup. Bila saya kaji-kaji, oh betul network tak cukup sebab tak cukup 15. Masih tak cukup, maksudnya goyang-goyang lagi lah. Okey, bulan ke-12 capai 7,000, naik juga. Tapi 7 line. 7 line tu maksudnya kita ada 7 lagi menurun. Mungkin masa ni ada satu line tu memang makan banyak. Jadi mungkin 400 PV. Yang satu line ni mungkin ada 800 PV. Tapi masih juga tak cukup. Tapi jika ada nampak yang line kita macam dah timbul, dah ada yang warna kuning tu, dia setiap bulan maintain, contohlah maintain lah, bukan maintain lah, macam setiap bulan dia berusaha dah ada dia sponsor orang, kita keep dia, kita ambil dia, kita grab dia dan kita bagi tahu dia pasal bisnes. Sebab kita nak dia makan macam kita. Kenapa? Sebab Lindsay tahu memang mahal. Mahal satu. Kalau kita tak buat betul-betul memang tak mampu. Jadi usaha tetap usaha. Okey, ni analisa network yang ni saya cakap PV input. PV inquiry tu. Okey, tengok yang ni. Ni adalah mak saya. Ni bulan lepas punya. Dia punya PV 1391. Sepatutnya dia layak dapat 1,600 PV, tapi disebabkan kenapa dia tak ni, saya masa ni pun saya memang dah riki dah dia punya PV, tapi tak apalah, kita cuba sebab ni semua dia punya line kat bawah. Dia punya maksudnya dia dah sponsor ni adik saya ni, semua adik-beradik apa semua ni semua kat bawah ni. Ni kawan-kawan mak saya ni.
Maksudnya walaupun mak saya masuk jadi ahli, kenapa saya suruh mak saya masuk ahli? Sebab saya nak bagi juga dia income daripada kita punya network tu, kita nak bagi dia. Sebab kita tak nak dia sebab dia ada kawan ramai kat kampung dia tu, memang orang kenal dia. Jadi kita nak suruh je, tak apa mak masuk ahli, bukannya rugi pun, tak rugi. Jadi dia ada kawan. Kalau misalnya kata kita tak suruh mak saya, bukannya tak boleh pakai TV saya, boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak bagi juga dia bersemangat bahawa dia makan, dia boleh dapat duit. Dia bercerita dengan kawan-kawan dia, ni ahli-ahli dia lah. Yang kat bawah ni 04 ni semua ahli dia. Lepas tu ni 04 bawah dia, maksudnya dia dah pernah menaja orang dan saya pun pernah memberi kefahaman dekat dia dan dia pun faham, dia pun berkongsi dengan kawan-kawan dia dan setiap bulan dia boleh dapat 100, 200, okey lah 200, 100, dia dapat duit masuk dalam income dia. So tak rugi kan? Suruh mak masuk ahli pun tak ada masalah. So bila kita faham 9 jenis bonus ni, macam yang nombor 1 prestasi yang kita makan, kalau boleh kita nak makan tu dan kita nak sihat, kita nak dapat duit. Lepas tu kita ada masa tu kadang kita sembang dengan kawan-kawan kita supaya kita nak bagi dia knowledge lagi. Itu memang tak boleh lari lah kalau Syambu ni. Memang kena dan buat dan usaha. Itu yang penting. Okey, yang ini network saya juga. Sama juga, kita kena faham 4-28% untuk capai. Okey, hampir capai 3,200 mata ni. Hampir capai sebab dekat 3,200 mata ni dia akan dapat 16%. Tapi tak capai. Hampir capai sebab ni kita kena monitor jugalah. Itu sebab Kak Ina kata kena monitor dan kita kena bagi tahu dekat downline kita tu apa yang tak cukup, berapa lagi. Contoh ni Hanur kat sini, mungkin nampak pun. Hanur ni dia boleh plan dah 400 PV. Tinggal berapa je? Dalam 48 PV je untuk kita dapat 400 PV. Tapi kita bagi tahu, jangan kita tak bagi tahu ya, bila macam keadaan macam ni kita kena bagi tahu kawan kita, downline kita tu supaya kalau boleh cukupkan. At least boleh tambah green tea ke whatever lah produk mana yang dia nak guna. Sebab ruginya apa? Ruginya kalau macam ni 352 dia tak dapat apa-apa. So kalau kita dah bagi tahu dekat dia kata okey, bulan depan dia plan, jadi kita bagi tahu. Jangan kita sorok-sorok kita tak bagi tahu sebab kita nak dia tu macam kita. Jangan tamak, jangan kedekut ilmu. Kita kena bagi tahu kat downline kita tu bahawa benda ni sama rata. Kalau kita dah bagi tahu dia tak nak, tak apalah. Macam kalau dia tak nak, dia tak ada cukup bajet ke apa ke, itu janji kita dah bagi tahu. Sebab tu kita ada sikap jujur. Kalau tak ada jujur memang tak boleh jadi benda ni. Jangan makan seorang. Maksudnya macam itulah. Okey, yang ini downline saya juga. Dia capai 8,800. Tapi sebelum nak capai tu, kita studylah sejauh mana dia punya network. Mungkin dia tak tahu, macam tak terlepas pandang. Jadi kita nak bagi tahu kat dia, okey, cukup tak cukup ni, kurang. Kalau tak nak, tak apa. Macam contoh saya bagi tahu kat dia, okey yang belum key in, okey nama-nama sekian-sekian, berapa ni semua, okey dah bagi tahu kat dia. Okey kurang lagi 583, kita dah bagi tahu, jangan tak bagi tahu. Okey dia kata okey saya nak, dia kata. Kalau dia kata okey saya nak, so kita bagi tahu kat dia, okey kalau nak boleh capai sampai 28%. Itu yang kena sharing betul-betul. Kita nak bagi network kita kukuh, kita kena bagi tahu betul-betul. Jangan salah ilmu. Okey, ini langkah dan tindakan yang perlu dilakukan. Benda ni dah memang hari-hari, tiap-tiap Zoom meeting kita akan ulang-ulang benda ni sebenarnya. Cuma penyampaian dari segi media speaker tu berbeza-beza. Yang pertama kita kena, kalau misalnya kata network kita tak kukuh, network kita tak cukup kuat, goyang-goyang, kita kena pergi jumpa dekat dia. Maksudnya kita kena buat one to one. Maksudnya bila keperluan, contoh
keperluan downline kita tu dia tak faham pasal marketing. Kita kena explain kat dia macam ni marketing dia, duplikasi macam ni. Kita tunjuk dia punya setiap bulan dia belian macam ni. Okey, kita tunjuk semua dekat dia. Nak jadikan 3,200 mata, langkah dia macam ni. Okey, kalau one to one tu kita dah bagi tahu, mungkin orang tu dia nak tahu pasal produk. Kita bagi tahu juga pasal produk. Tapi mungkin ada juga alasan one to one tu dia tak nak jumpa kita. Tak apa. Kita sabar. Tapi kita niatkan dalam hati, kita cakap ya Allah kata mudah-mudahan dia akan berjumpa dan dibukakan hati. Niat itu je. Kadang-kadang saya pun fikir dah lah sakit tapi tak nak berkongsi, tak nak bagi tahu macam mana lah macam tu kan. Okey. Lepas tu kita buat home meeting. Home meeting tu kita buat home meeting ni macam ni lah. Home meeting, kita buat perjumpaan, lepas tu kita buat temu janji, lepas tu hadir meeting ni daripada syarikat. Memang dia akan bagi, kita akan susun sendiri jadual macam mana kita nak explain pada kawan-kawan kita. Okey. Sekarang kita dah buat temu janji, ikut Zoom meeting, Google meeting, lepas tu WhatsApp, kita boleh buat. Okey, 2 kerja paling penting dalam one to one. Harus kuasai semua ilmu produk. Yang kedua, harus kuasai penyampaian OPP chat. Okey, lepas tu explain bagi produk maklumat tentang masa. Okey, kadang-kadang dia tak nak jumpa kita bagi nota dekat dia, kita kena bagi tahu dekat dia macam mana cara nak makan, macam mana ni semua kita akan bagi dekat kawan kita supaya dia faham. Untuk jadi ahli macam mana kita kena bagi tahu dekat dia. Jangan kita buat tak tahu. Mengalami mungkin prospek tu ada mengalami proses penyembuhan, healing krisis, dia ada masalah kesihatan, kenapa boleh jadi macam ni, kena bagi tahu. Itu semua kita kena faham dan kita kena kaji. Kena cari ilmu. Yang ketiga, mungkin tak cukup duit. Ada orang nak beli satu kotak kopi pun tak ada duit. Kita boleh show pada bisnes, kita boleh ikut plan 111 tu. Nak tak nak je buat. Ni semua dah ada. Okey, yang ketiga, masuk yang kedua. Home meeting ataupun training. Ni kena mahirkan diri dengan semua produk juga. Sama juga home meeting, one to one, semua sama. Cara menjalankan perniagaan Swangbo tadi kita dah cerita dah. Buat semakan mana-mana topik yang perlu. Daulah kita perlukan apa, nak topik macam mana, nak topik produk, nak topik apa, kita boleh berkongsi dengan dia. Macam mana nak mula OPP full chat tu. Macam mana nak handle pertemuan, temu janji, pejabat. Kita boleh jumpa dengan daulah kita tu dekat mana yang sesuai. Keperluan produk mesti cukup. Kalau kita nak dah sales, sponsor, produk tak cukup pun tak boleh. Kita kena cukupkan produk, kena tahu macam mana nak sponsor orang, macam mana kita nak buat sale tu. Servis kena penting. Asal kita ada produk dia, kita boleh jalan. Maksudnya kita boleh buat bisnes. Jangan risau. Okey, bab kata Kak Ina, hadir meeting 500 kali hadir, kecil atau besar maksudnya daripada syarikat kita kena hadir, upline jemput kita kena pergi, rakan-rakan yang lain maksudnya set-set lain kita ke apa ke jemput kita pergi. Sampai 500 kali. Okey, dalam membina perniagaan network, sikap mesti positif. Minda kita ni kena kosong. Lepas tu yakin, semangat, jujur, berani ni mesti ada. Lepas tu yang penting sabar. Yang ni tadi saya dah hurai dah tadi. Okey, teknik mesti betul. Ilmu perniagaan kita mesti tahu syarikat tu daripada mana, apa semua kita dah cakap, dah cerita kat atas tadi. Kiraan bonus kita tahu, analisa network melalui PV inquiry, bimbing network kita supaya mendapat macam kita 3,200 first. Lepas tu kita akan dapat bonus passive income tu. Lepas tu kita kena faham semua produk daripada Lindsay, YK1, Lindsay Jaha, Lindsay Target, Set Perut. Lepas tu Aquasen, Go Ecos tu semua kena tahu. VK, lupa nak letak VK. Lepas tu ilmu kesihatan ni, ini memang kena tahu sebab apa? Kadang-kadang dosis yang kita bagi kena ikut bajet. Ada yang bajet dan kos rawatan tu dia tak mampu. Gunalah yang mampu. Gunalah yang apa rasa macam selesa dengan badan dia. Tapi kena sabarlah. Kalau healing krisis teruk macam mana, kena macam mana pun kena pakai yang lebih mahal. Macam YKK, macam itulah. Tapi kalau dia boleh sabar, tak apa. Tak ada masalah. Okay, next.
Okey, ini adalah 9 jenis bonus dan perancangan perniagaan. Yang ini adalah bonus pimpinan kita. Kalau kita dapat membina rangkaian network marketing kita yang kat bawah tu, yang jadi leader satu, jadi elite, lepas tu jadi semua ni, kita kena faham, dah faham, kita kena didik kawan kita. Cari 1 hingga 3. Sebenarnya lebih pun tak apa sampai 13. 13 boleh jadi dah gold diamond macam Kak Ina sekarang. Dilatih jadi network kita, duplikasi dan mencari ilmu tanpa jemu. Jangan jemu-jemu. Esok tak datang, hari ni nak tanya macam-macam. Okey, tak apa, kita layan je. Sentiasa mencabar diri untuk berjaya. Okey, next. Asin dan Abid. Okey, jangan mengalah. Jangan mengalah tu maksudnya kita jangan mundur diri. Usaha dan kejayaan tu di tangan kita. Nak tak nak je kita buat. Lakukan dengan yakin. Yakin je. Macam kita yakin dengan Allah, insya-Allah. Niatkan diri untuk bantu rakan-rakan supaya sihat dan berfitrah. Daripada 4 pertemuan tu lah. Lerak kencing apa semua tu, buat kesihatan, kita kena yakinkan dia. Jangan turun daripada kereta api syahmu. Apa-apa halangan pun teruskan. Jangan stop. Jadikan ujian sebagai pengalaman untuk berjaya. Ujian dan cabaran tu itu memang biasa. Nak berjaya mesti mengalami semua. Pengalaman itulah yang membina kita supaya kita kuat dan kita berjaya. Okey, lepas tu sentiasa bersemangat dan kerja keras, pasti akan berjaya. Dan kita akan berjaya tu macam mana? Kalau boleh kita berjaya sampailah boleh menolong semua orang lah. So, itu sajalah perkongsian. Rasanya, ya Allah dah pukul 11.30. Subhanallah. Okey, itu sahaja perkongsian saya. So, kita jumpa di lain hari dan waktu. InsyaAllah. Okey, sungguh hebat ya. Bagaimana Abdullah? Ada. Alhamdulillah, terima kasih kepada VM Siti Haslin. Cukup padat apa yang dia bincangkan dan juga memberi inspirasi kepada orang lain untuk lalui setiap dugaan, setiap penolakan orang lain tu. Dan masa pun telah mencuri, sudah 11.30. Abdullah, Yeah. bagi Aunty cakap sikit. Okay. Nak menghurai Aunty Lin tadi. Berikan kepada Gold Diamond Aunty Lina untuk nak memberi conclusion pada meeting hari ini. Dipersilakan. Okey, sebab nak bagi jelas apa yang disampaikan oleh WM Siti Haslin yang kali pertama membuat maknanya nampak tak? Nampak. Tapi Aunty pula tak nampak. Pada stop. Sekejap, kat mana perginya? Masya Allah. Sekejap, share balik. Pasal tak nampak dia nak cakap. Okey, share. Okey. Tadi nak hurai sikit bagi faham benda ni supaya boleh buat dengan baik. Bagi yang masih ada dalam meeting, sekurang-kurangnya you all lebih fahamlah dengan lebih detail. Okey, kalau kita tengok tadi Lim punya topik hari ni patutnya dihurai 32 tu, tapi Lim pun masih orang kata peringkat belajar, jadi tak berapa nampaklah. Okey, so jadi sebenarnya asas 3,200 mata ni perkara nombor 1 ini kena cukup. 15 ke 20 orang. So yang kuning-kuning ni 15 orang, campur kita 16 orang. Itu ngam-ngam. PB kumpulan mesti lebih atau sama dengan 3,200 mata. Okey, yang nombor 3 mesti ada satu, ni Linda cakap tadi, 1 hingga 3 lain untuk dilatih momentum network. Itu 1, 2, 3. Yang keempat ni 1, 2, 3 mesti seimbang. Ini faham tak? Yang nombor 4 ni tadi Lin tak cakap. Nombor 5 kita mesti capai achiever, dari kita jadi achiever sampailah kita gold diamond. So kalau kita betul-betul faham 5 step ni, network kita akan kukuh insya-Allah. So macam mana? Okay, so jadi bila kita tengok kat sini ada 1, 2, 3 leader ni, inilah yang besar ni. Dia jadi leader. Sebab itulah kita nak bentuk ni, kita duplikasi dan terus cari ilmu. Dan sentiasa kata mencabar diri kita lah untuk terus training agar kita sangat mahir. So ini yang link cover tadi, cuma dia tak cakap nombor 4, nombor 5. Okay, Kak Ina nak huraikan sebab ramai orang yang terjadi begini. Okay, ini kita ada 15 ke 20 orang. Yang ni jelas tak? Hello? Dengar? Jelas. 15 ke 20 orang. Maksudnya step 1 kita, yang kuning-kuning 15 orang atau
maybe boleh pergi sampai 20 orang. Kalau ini tercapai dan kita setiap satu yang kuning ni kita betul-betul bagi dia faham pasal kopi pun jadilah. So dia akan minum sehari 2 paket. Kalau dia betul-betul faham nak merawat sepaket manalah cukup. Paling kurang kena 3 paket. Tapi kita kata 2 paket pun okey. So kalau boleh capai sampai 2 paket setiap orang sehari minum, so dia boleh pergi 200 PV. Kalau suami isteri. So kita kena lead setiap orang ni untuk mengguna produk sendiri 200 mata. Jadi kita boleh capai lah ni 3,200 mata. Tapi kalau ahli kita dah cukup, PV tak cukup 3,200 mata, bermaksud ahli-ahli kita ni tak jelas produk Shahur. Jadi kita kena pergilah one to one balik untuk cerita produk ni agar dia orang boleh beli macam kita. Okey, lepas tu step 3 ni banyaknya kita gagal. Asyik sebut je tak ada leader so tak berkembang. Betul tak? Kebanyakan kata tak ada leader lah dalam network saya. Jadi duk kekal je lah macam tu. So macam apa yang kita kena buat untuk mencapai step ketiga ni? So kalau kita dah berjaya step 1, step 2, maksudnya dah capai 3,200 mata, tapi step 3 ni kita tak jadi. Sebab tak ada leader yang buat macam kita. So apa yang kita boleh buat? Kita jadikan ini satu kumpulan yang baru. Ya? A ni yang kali pertama kita berjaya sekarang ni kita anggap satu kumpulan baru. A ni maksudnya kita juga tahu. Tapi ini 15 ke 20 orang grup yang pertama dapat 3,200 mata. Dah tak ada orang ikut, kita buat lagi satu grup. Kita juga pilih. Tapi 15 ke 20 orang yang kedua. Maksudnya kalau kita ini 15, yang ini 15, kita dah 30 orang kan. Dan kita juga mesti maintain kita punya 3,200 mata. So sekarang kita dah ada 3 kumpulan. So tak ada lagi jadi. Tak apa. Buat lagi satu kumpulan. C. Buat lagi satu kumpulan. D. Jadi semua ni kita ni. A kita, B kita, C kita, D kita. Tapi kita ada 5 kumpulan 3,200 mata. Capai juga 16,000, 13,000 mata untuk menjadi vice manager. Dan biasanya akan timbul leader yang hebat bila kita dah senior WM. Percayalah. Tapi kalau you nak tunggu ada leader yang jadi macam kita untuk mencapai 3,200 mata di peringkat awal tu, tak capai, duk tunggu-tunggu, maka kita lambatlah. Jadi tak apa. Kalau sebab ni bisnes kita yang nak. 15 orang pertama tak jadi, you groupkan dia jadi satu. You buat lagi satu 15 orang. You groupkan lagi satu. You buat lagi satu 15 orang. You group. Dan akhirnya kita capai vice manager dengan keadaan yang sangat kokoh. You tengok berapa ahli kita? Ni 30, 60, 75 orang. 80 orang dengan kita. So kalau kita ada 80 ahli direct kita ketika kita capai vice manager, memang kita sangat kokoh. Sebab itulah Kak Ina punya, kalau explain kat you all dulu target dia 100 orang. Kerana nak buat ni lah. 100 orang, okay. Tempoh 2 tahun. So bila dah jadi 100 orang hanya boleh saja. Sekarang ni masalahnya kalau tengok direct kita nak timbul dalam PV inquiry tu 20 orang pun susah. Betul tak? Okey, faham tak? Ada apa nak tanya? Yang leader ni, jadi kalau bila leader 3 ke 5 orang tu, secara tak langsung kita dah ada 4 orang ni. 4 grup. So, percayalah dalam 80 orang ni akan timbul 3 ke 5 orang. Okey, itu yang nombor 3 kan. Yang nombor 4, 1, 2, 3 mesti seimbang. Kalau macam ni, kita seimbang tahu walaupun kita tak ada real leader. Dummy leader je ni. Tapi kita seimbang. Nombor 5, kita kena capai achiever dari kita achiever sampai kita gold diamond. Kalau ini situasi kita, memang kita achiever sampai bila-bila. Kita dapat 3,200 mata ni untuk menterjemahkan yang kita achiever sampai gold diamond tu, maksudnya dia nak kita sendiri 3,200 mata sentiasa tu, kita akan capai. Tapi kalau kita tak buat macam ni, mungkin bila ada satu katalah kita jadi 13,000 dengan satu line yang 24%, 8,800 mata. Bila satu line tu pergi 13,000, kita kat sini tu kantang-kanting. Nak dapat balik 15 ke 20 orang, kena start again. Jadi kita pun lama-lama rasa macam wah penatnya. Jadi tak apa, peringkat mula kita start the business, tak ada orang yang nak jadi leader dalam dia. Kita is okay. Kita lah buat semua. Ini bisnes kita kan, kita lah kuli, kita lah bos. Betul tak? Itu yang Kak Ina nak nampakkan. So, ada apa yang tak faham? Bolehlah tanya. Untuk kita nampakkan supaya you boleh buat benda ni. Ada tak yang nak tanya? Apa yang Kak Ina gambarkan tu? Mesti betul-betul faham lah. Mesti betul-betul nampak macam mana asas 3,200 mata. Maksudnya plan satu-satu pun last kali dia akan pergi kepada asas 3,200 mata juga.
Jadi sebab itulah kalau kita nak mula-mula dengan plan satu-satu pun okey, mula dengan kopi. Tapi kalau kita betul-betul follow, kita akan jadi 3,200 mata at satu condition. Okey, jam pun dah 11.30. Kalau tak ada apa nak tanya, ada orang tanya, kekal achiever sampai bila-bila? Betul. Betul Alia, kita kena kekal achiever sampai bila-bila. Memang ni kita akan kukuh. Okey, so kalau tak ada apa-apa nak tanya, serah balik dekat MC dan boleh tutup lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Go Diamond Cik Lina atas conclusion pada malam ni. Dia terangkan lagi detail apa yang akan berlaku bila kita buat betul-betul dan terus maju, jangan berhenti, jangan turun daripada kereta api Syongho. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah jumpa lagi pada next meeting yang akan datang. Stay focus dan achieve your goal. InsyaAllah. Okey. Tahniah Abdullah dan semua yang berjaya menjadi speaker pada malam ini. Kan? Okey. Siapa yang nak jadi speaker boleh PM Kak Ina. Minggu depan kita dah ada product talks. Ustaz Syah akan cerita pasal banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye semua. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.